Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tajuk bab 8 iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. Sebelum saya meneruskan ke agenda utama, berikut merupakan isi kandungan yang akan kami perbincangkan pada hari ini. Terdapat 5 subtopik di dalam tajuk ini iaitu takrifan autoriti dan takrifan harian, peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial, kesedaran nasional dalam tanggungjawab sosial dalam dan luar negara, dan akhir sekali, kesukarelaan. Saya Muhammad Syazwan bin Syamsuti dan saya adalah pembentang pertama bagi kumpulan ini. Saya akan membincangkan tentang pengenalan topik dan juga takrifan harian dan takrifan autoriti. Etika dan peradaban adalah sangat penting dalam sesebuah masyarakat. Hal ini kerana ia dapat melahirkan masyarakat yang saling menghormati, berkepribadian tinggi, hidup harmoni dan dapat membina negara bangsa. Seterusnya, kita ke konsep realiti sosial. Adakah semua tahu apa itu konsep realiti sosial? Konsep realiti sosial ialah pengalaman hidup yang dilalui dan diterima oleh pelbagai kumpulan strata berdasarkan kepentingan peribadi norma hidup sejagat. Ianya terbagi kepada dua, iaitu takrifan autoriti dan juga takrifan harian. Takrifan autoriti ditentukan oleh pihak berkuasa seperti pemimpin, antara pemimpin dan juga rakyat. Manakala takrifan harian pula, ia berlaku di kalangan masyarakat. Untuk lebih memahami, saya akan menerangkan dengan lebih dalam tentang takrifan autoriti. Ia merujuk kepada fenomena dan tingkah laku yang dikaitkan dengan perundangan, protokol, perlembagaan yang telah diinstitusi dan diperakui bersama. Takrifan ini lahir berdasarkan dokumen dan pihak berkuasa di dalam masyarakat dan juga bersifat tetap. Sebagai contoh, Undang-Undang Malaysia dan Perlembagaan Malaysia. Untuk takrifan harian pula, ia berbeza dengan takrifan autoriti kerana ia bersifat terbuka. Konsep ini merujuk kepada perilaku dalam kehidupan seharian. Ia bukanlah dokumen bertulis, malah ditentukan oleh individu, keluarga dan komuniti. Ia tidak mempunyai peraturan formal seperti takrifan autoriti. Contohnya, adat resam dalam masyarakat seperti adab ziarah, menziarahi ataupun menziarahi tetamu. Saya juga akan menguraikan contoh-contoh lain bagi kedua-dua takrifan ini. Untuk takrifan autoriti ialah di mana Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 Ismail Sabri memperkenalkan konsep keluarga Malaysia. Dengan konsep ini, ia dapat menyifatkan seluruh rakyat di negara ini sebagai sebuah keluarga yang mempunyai kesepakatan demi menyelamatkan satu sama lain dalam krisis COVID-19 dan ekonomi. Manakala bagi takrifan harian pula, adat resam seperti bertunang, bersunat, bercukur jambul merupakan contoh lain bagi takrifan ini. Selanjutnya, saya akan membincangkan dua situasi supaya lebih memahami tentang subtopik ini. Situasi pertama, di mana bendera Malaysia diterbalikkan. Sebagaimana yang kita lihat, situasi ini termasuk di dalam takrifan autoriti. Hal ini kerana seseorang boleh dikenakan tindakan undang-undang termasuk dipenjarakan akibat perbuatan tersebut. Ini menunjukkan mereka telah menghina bendera Malaysia yang mana dipasang terbalik secara sengaja. Situasi seterusnya, street wedding iaitu majlis perkahwinan yang dijalankan di atas jalan di kawasan perumahan. Saya rasa semua sudah terbiasa dengan perkara ini kerana ia sudah menjadi amalan masyarakat di Malaysia. Namun, ia terjatuh di kategori takrifan harian disebabkan oleh adat resam yang berasal daripada pengaruh Hindu. Selain itu, situasi seperti melanggar lampu isyarat juga boleh dikategorikan dalam salah satu takrifan autoriti. Hal ini kerana melanggar lampu isyarat merupakan satu kesalahan yang
boleh dikenakan tindakan saman dalam Undang-Undang Malaysia. Tindakan ini boleh mengakibatkan berlakunya kemalangan jalan raya. Ini boleh dilihat daripada statistik yang dikeluarkan dari portal rasmi Kementerian Pengangkutan Malaysia yang menunjukkan kes kemalangan yang disebabkan oleh pelanggaran lampu isyarat sangatlah tinggi. Statistik kemalangan di jalan raya di Malaysia juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Situasi akhir yang saya boleh kongsikan ialah pemakaian face mask ataupun pelitup muka. Seperti yang semua sudah tahu, pada tahun 2020, seluruh negara digemparkan dengan satu wabak penyakit yang berbahaya. Seperti negara lain juga, negara kita juga tidak terkecuali dari terkena bencana ini. Disebabkan oleh perkara ini, Kementerian Negara Malaysia telah mewajibkan pemakaian face mask ataupun pelitup muka dalam pengangkutan awam dan di kawasan sesak ataupun tumpuan umum. Orang ramai boleh dikenakan denda sebanyak RM1,000 Malaysia di bawah Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 sekiranya gagal mematuhi peraturan terbaru ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Farad Nazim bin Zuhaimi, merupakan pembentang kedua daripada kumpulan kami, di mana saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Saya akan memberikan serba sedikit penjelasan berkenaan dengan peranan etika dan peradaban dalam mendokong tanggungjawab sosial di kalangan masyarakat kita. Di sini kami akan membincangkan mengapa etika dan peradaban ini amat penting dan juga turut memainkan peranan dalam membentuk atau mendorong masyarakat kita kepada lebih bertanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial merupakan konsep normatif dan patut ada dalam diri seseorang itu, tetapi ianya tidak wajib kerana perkara ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dikaitkan dengan undang-undang negara, malah ianya hanya boleh dikaitkan dengan isu etika dan juga moral. Walaupun begitu, tanggungjawab sosial ini tidak boleh dipandang remeh kerana ianya sangatlah penting agar masyarakat sedar dan lebih bersikap matang sesama masing-masing. Pematuhan dengan tanggungjawab sosial ini dapat menghasilkan faedah bagi masyarakat kerana ianya dapat meningkatkan reputasinya, dapat memupuk kepercayaan masyarakat, serta dapat meningkatkan kesihatan pekerja dan juga individu yang membentuk masyarakat di negara kita. Seperti mana yang kita sedia maklum, negara kita mempunyai masyarakat yang terdiri daripada berbagai bilang kaum dan juga etnik. Maka istilah-istilah nilai seperti etika, moral, akhlak, dan sebagainya perlu diterapkan dalam diri setiap masyarakat bagi menunjukkan tanggungjawab masing-masing yang dapat melahirkan teras nilai dalam peradaban mereka. Ia kerana tanggungjawab sosial yang berteraskan nilai ini adalah bersumberkan dengan agama, budaya, atau falsafah kehidupan yang mampu menjadi pegangan mereka dalam seharian hidup. Selain itu, bertanggungjawab sosial dapat melahirkan individu yang menanamkan sifat etika dan adab yang baik dalam diri masing-masing yang dapat dilihat dari segi sudut luaran dan juga dalaman seseorang itu, di mana mereka dapat membezakan tindakan yang mana satu salah dan juga yang betul. Sebagai contoh, seseorang itu mampu atau tidak dalam mematuhi undang-undang ataupun peraturan di sesebuah tempat yang mereka berada. Manakala dalaman seseorang dapat dinilai melalui hati, adab dan etika profesional melalui sikap di mana ianya dapat membentuk mereka menjadi lebih bertanggungjawab sosial di kalangan masyarakat kita. Tetapi, adakah kita tahu
apakah yang dimaksudkan dengan tanggungjawab sosial ini. Di sini saya akan menekankan dan menjelaskan serba sedikit tentang 3 sudut aspek yang boleh dikaitkan dengan tanggungjawab sosial, yaitu dari segi aspek definisi, aras, dan juga dimensi. Aspek-aspek tersebut dapat membantu kita memahami maksud tanggungjawab sosial dengan lebih mendalam. Pertama, tanggung jawab sosial dari sudut aspek definisi ialah satu kemampuan refleksi seseorang individu terhadap pandangan hidup tentang keadilan dan kebaikan demi kesejahteraan hidup bersama, di mana dimaksudkan dengan individu yang menghayati dan menerapkan nilai-nilai yang menimbulkan rasa kebertanggungjawaban sosial dalam dirinya, mampu memerhati, memikir, mengkaji, menganalisis, mencari penyelesaian, dan juga bertindak dalam memastikan keadilan dan kebaikan sentiasa ditegakkan dalam kalangan masyarakat. Kedua, tanggung jawab sosial dari sudut aspek aras boleh dikatakan bahawa setiap individu boleh memiliki nilai yang positif ataupun negatif tentang tindakan peribadinya, di mana seseorang individu boleh dilihat nilainya sama ada baik ataupun tidak baik dalam perlakuannya apabila ianya sedang berhubungan ataupun bergaul dengan individu-individu lain, komuniti, negara, dan juga masyarakat pada peringkat sedunia. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial dari sudut aspek dimensi ialah mempunyai kesedaran dalam diri seseorang itu jika berlakunya ketidakadilan dan kezaliman dalam kalangan masyarakat, dan ia akan mendapat perhatian individu tersebut sehingga mahu membawa perubahan dan transformasi sosial dalam masyarakat itu, di mana tindakan yang diambil insya-Allah akan membawa kepada perubahan sosial dalam masyarakat, negara maupun di peringkat sedunia. Dalam Islam sendiri ada menekankan berkenaan dengan tanggungjawab sosial ini yang dilihat dari sudut individu ataupun masyarakat itu sendiri. Dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 26 hingga 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna ghayra manis tajar talqawiyul amin. Yang bermaksud, sesungguhnya orang yang paling baik untuk berikan engkau kerja adalah orang yang lagi kuat dan amanah. Daripada ayat tersebut, kita boleh faham bahawasanya Islam menekankan orang yang bertanggung jawab perlu ada kedua sifat yang telah disebut tadi, yaitu kuat dan lagi amanah, kerana individu yang mempunyai sifat tersebut mampu melakukan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin. Dalam ayat tersebut juga menyatakan dua perkara yang penting, yaitu Al-Amin yang bermaksud mukmin yang menjadi hamba Allah, dan satu lagi Al-Qawiyun yang bermaksud profesional yang menjadi khalifah Allah. Salam sejahtera. Saya Jared Junior ingin membentangkan tentang kesedaran nasional dalam tanggung jawab sosial. Sebagai permulaan, hidup bermasyarakat telah menjadi salah satu daripada keperluan naluri dan keperluan setiap manusia. Antara gaya hidup bermasyarakat adalah hidup berjiran tetangga, berorganisasi, berteman dan bersaudara, berkasih sayang, bersatu padu, tolong-menolong, dan sebagainya. Tanggung jawab dalam sosial. Maksud tiga perkataan ini adalah tanggung jawab seseorang individu atau sesebuah organisasi atau komuniti untuk beroperasi secara ekonomik dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di persekitaran mereka. Tanggung jawab sosial boleh dibahagikan dalam beberapa bentuk atau aspek, antaranya sumbangan keuangan dan barang atau makanan keperluan hidup, bantuan penjagaan alam sekitar,
dan bantuan atau khidmat kesihatan. Bentuk yang pertama merujuk pada bantuan khusus untuk golongan masyarakat yang miskin, ibu tunggal, anak-anak yatim, golongan OKU, dan yang berpendapatan rendah ataupun B40. Bantuan penjagaan alam sekitar bertujuan untuk meningkatkan kualiti alam sekitar, mengelakkan sebarang bentuk pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara, air, dan darat. Aktiviti yang boleh dilakukan ialah penanaman semula pokok, pengutipan sampah, dan program gotong royong. Bantuan ataupun dikenali sebagai khidmat kesihatan adalah aktiviti tanggungjawab sosial yang selalu kita ketahui secara umum, iaitu anjuran program pendidikan kesihatan, kempen menderma darah, kefahaman, dan pencegahan kanser, AIDS, dan COVID-19. Tidak dilupakan juga pameran penjagaan kesihatan berkaitan pemakanan dan gaya hidup sihat. Seterusnya, kita pergi pada tanggungjawab sosial secara menyeluruh di dalam dan luar negara. Tanggungjawab sosial adalah perkara yang telah lama dipupuk oleh negara luar, namun masih kira baru dalam konteks pandangan masyarakat Malaysia. Organisasi atau badan berkorporat dan individu seperti kita perlu menitik beratkan kesihatan komuniti, keselamatan, pendidikan, alam sekitar, dan pembangunan ekonomi dengan lebih serius, terutama sekali pada awal abad ke-21 ini. Dalam aspek Malaysia, sudah tentu sekali banyak program yang dilakukan untuk masyarakat dalam negara. Antaranya, polis marin dan kerjasama agensi kerajaan dan juga pertubuhan bukan kerajaan seperti Eskom telah menghulurkan bantuan bagi meringankan beban penduduk bajau laut yang merupakan masyarakat istimewa di rantau Asia Tenggara yang tidak dikiraf di mana-mana negara pun. Pihak kerajaan juga telah mengulurkan bantuan kewangan tambahan, iaitu bantuan prihatin nasional kepada golongan B40 dan M40 untuk meringankan beban kewangan menghadapi pandemik COVID-19 baru-baru ini. Bagi aspek luar negara kita, negara kita juga telah banyak menghulurkan bantuan pada golongan yang memerlukan di luar negara, terutama sekali bagi mereka yang menghadapi krisis bencana alam, peperangan, dan seumpamanya. Contohnya, YAPIM, Mercy, dan organisasi dalam negara berkaitan telah menyalurkan bantuan perubatan, makanan, dan pembinaan klinik. Program Makanan Dunia di bawah naungan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu juga telah memberi bantuan ke seluruh dunia semasa pandemik COVID-19. Tanggungjawab sosial telah memberi kesan positif terhadap perkembangan diri individu dan impak pada pembangunan insania tanpa mengira individu sama ada warga negara ataupun bukan warga negara. Rakan-rakan yang dikasihi, konsep tanggungjawab sosial ini telah lama dibincangkan semenjak awal tamadun manusia, di mana setiap individu diajar untuk berbuat baik sesama yang lain demi merealisasikan kehidupan di dunia ini lebih baik daripada sebelumnya. Sekarang kita pergi pada rakan pembedang kami yang seterusnya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada tanggungjawab sosial di dalam dan luar negara. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya, Haziq Ikhwan bin Ruzaimi, akan membentangkan mengenai tanggungjawab sosial di dalam dan luar negara. Okey, apa itu tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial merupakan satu aktiviti yang dijalankan secara bersama akan dapat mewujudkan rasa persefahaman dan pengukuhan jati diri di dalam sesuatu kumpulan. Aktiviti yang dirancang dengan baik akan memberi impak kesihatan diri yang baik dari segi fizikal dan juga rohani. Okey, tanggungjawab sosial di dalam negara boleh dibahagikan kepada beberapa pihak. Yang pertama ialah dari keluarga. Ibu bapa memainkan peranan yang penting bagi memastikan anak mereka mendapat pendidikan
mengenai asas peribadi etika yang baik. Ini kerana keluarga yang baik dapat membentuk etika awal anak-anak dan mendorong kepada peradaban yang baik. Peribahasa Melayu juga telah menyebut anak ibarat kain putih, ibu bapalah yang akan mencorakkannya. Pepatah ini telah memperlihatkan bahawa pentingnya peranan ibu bapa terhadap anak-anak agar mereka mempunyai etika yang baik apabila mereka dewasa nanti. Okey, seterusnya kita beralih kepada tanggungjawab sosial sebagai seorang rakyat. Seorang rakyat yang mempunyai tanggungjawab sosial harus memastikan setiap tindakan yang dia lakukan haruslah mengikut etika yang baik, dapat memupuk sikap bertanggungjawab dan amanah, kerana individu yang mampu mengawal tindakannya tidak akan melanggar undang-undang negara dan etika kerja adalah rakyat yang memiliki watak yang baik. Kita boleh mengambil contoh seperti Ustaz Evit Liu. Beliau merupakan seorang penceramah bebas yang rajin menghulurkan bantuan di serata tempat. Contohnya, beliau pergi ke Sabah untuk menghulurkan bantuan 10 tan keperluan asas kepada rakyat Sabah yang memerlukan. Kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini di negeri seperti Selangor dan Pahang telah membuktikan bahawa ramai lagi rakyat Malaysia yang mempunyai kesedaran akan tanggungjawab sosial mereka sebagai seorang rakyat. Kita boleh melihat sendiri di media-media sosial, ramai rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama bersama-sama membantu mangsa-mangsa banjir untuk membersihkan kawasan yang terjejas. Mereka juga turut memberikan bantuan-bantuan lain seperti makanan dan juga pakaian. Ada yang datang dari negeri-negeri lain bagi membantu mereka yang dilanda musibah baru-baru ini. Ada juga yang sanggup untuk meredah banjir bagi membantu menyelamatkan mangsa-mangsa yang terperangkap di rumah mereka. Mereka membantu tanpa mengharapkan balasan dan semuanya atas ihsan dan rasa tanggungjawab mereka sesama rakyat. Seterusnya ialah tanggungjawab sosial sebagai seorang pekerja. Sebagai seorang pekerja, terdapat beberapa sifat amanah yang perlu ada dalam diri seseorang itu, iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun dan juga teliti. Organisasi yang mempunyai pekerja dengan sifat amanah ini akan memberikan suasana kerja yang produktif. Jika satu organisasi ini mempunyai suasana kekeluargaan yang penuh dengan kasih sayang, muafakat dan juga kebajikan, ia akan menimbulkan keseronokan dalam bekerja. Tetapi tanggungjawab sosial yang paling utama sebagai seorang pekerja ialah memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua orang tanpa mengira agama, warna kulit, kaum, jantina, fahaman politik dan juga status sosioekonomi. Okey, seterusnya saya akan membincangkan mengenai tanggungjawab sosial di luar negara. Okey, aktiviti-aktiviti tanggungjawab sosial yang perlu dijalankan termasuklah menitik beratkan mengenai kesihatan masyarakat, keselamatan, pendidikan dan banyak lagi. Di Malaysia sendiri banyak melakukan program-program yang dianjurkan untuk membantu masyarakat luar negara. Contohnya ialah program korban di Kemboja. Okey, di sini kita boleh melihat sendiri banyak iklan-iklan yang telah disiarkan di media sosial bagi sesiapa yang berminat untuk menyertai ibadah korban yang dapat menaikkan tuntutan agama. Harga yang mereka tawarkan juga berpatutan dan dapat membantu ramai umat Islam lain yang berada dalam keadaan daif dan miskin di luar sana. Okey, seterusnya ialah badan-badan kebajikan di Malaysia seperti Mercy dan Yapim sering menyalurkan bantuan perubatan, makanan dan pembinaan klinik.
Kita boleh mengambil contoh yang terdekat apabila negara jiran kita iaitu Indonesia, apabila mereka dilandai musibah tsunami dan gempa bumi, badan-badan kebajikan yang saya katakan tadi akan turun ke sana bagi membantu mereka. Yang terkesan adalah salah satu contoh yang senang difahami untuk tanggungjawab sosial di luar negara. Kita juga sedia maklum Mercy Malaysia aktif dan rajin bagi membantu dari segi perubatan dan pembinaan klinik di Palestin apabila mereka diserang oleh Israel seperti yang berlaku baru-baru ini. Selain daripada badan-badan kebajikan, individu seperti Ustaz Ebit Liu juga sering melakukan aktiviti tanggungjawab sosial bukan sahaja di dalam negara, bahkan juga di luar negara. Sebagai contoh, pada tahun ini Ustaz Ebit Liu telah pergi ke Palestin bagi membangunkan sekolah serta memberikan keperluan asas seperti makanan bagi rakyat Palestin yang terjejas kerana peperangan yang masih berlaku di sana. Baru-baru ini juga beliau telah pergi ke Brazil bagi membantu rakyat-rakyat di sana yang kurang dari segi keperluan asas dan makanan tanpa mengira agama. Kita sendiri boleh melihat aktiviti-aktiviti sosial yang beliau telah lakukan dari media sosial beliau. Okey, seterusnya ialah negara-negara maju juga boleh memberikan beasiswa kepada pelajar-pelajar daripada negara yang berpendapatan rendah yang berkaliber. Sebagai contoh, pelajar Malaysia boleh memohon beasiswa daripada negara-negara lain yang menawarkan beasiswa kepada pelajar Malaysia. Kita boleh melihat senarai-senarai beasiswa luar negara di laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia. Di sana telah tersenarai beasiswa-beasiswa daripada negara-negara lain seperti dari Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Maghribi, Kerajaan Turki, Kerajaan Jepun dan banyak lagi. Negara-negara maju juga digalakkan untuk memberikan sumbangan kewangan bagi membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara yang susah. Bantuan-bantuan ini boleh dilakukan dengan melabur dalam sektor-sektor pembangunan negara seperti sektor perkilangan, sektor pertanian dan banyak lagi. Dengan pertambahan sektor-sektor ini, ia dapat mewujudkan satu peluang pekerjaan yang baru kepada penduduk tempatan dan juga ia dapat meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Faik Azizi dan saya akan membentangkan part terakhir iaitu kesukarelaan. Sekarang saya akan bentangkan poin terakhir iaitu kesukarelawan. Kesukarelawanan secara umumnya merujuk kepada sebarang kegiatan altruistik melibatkan penyediaan perkhidmatan tanpa diharapkan keuntungannya. Objektif kesukarelawanan adalah untuk memberi manfaat kepada individu, kumpulan atau organisasi lain. Sukarela juga terkenal dengan perkembangan kemahiran dan sering bertujuan untuk menggalakkan kebaikan atau untuk meningkatkan kualiti hidup manusia. Sukarela mungkin mendapat faedah positif untuk para sukarelawan serta untuk individu atau masyarakat yang diberi perkhidmatan secara sukarela. Kesukarelawan terbagi kepada 3 jenis, iaitu kesukarelawan maya, kesukarelawan mikro, dan kesukarelawanan persekitaran. Kesukarelawan maya ataupun dikenali sebagai virtual volunteering adalah menggunakan kemudahan internet di rumah, sekolah atau tempat kerja dengan menggunakan alat yang dapat mengaksesnya seperti komputer atau telefon bijak. Pihak yang terlibat sebegini tidak diberikan sebarang bayaran. Yang kedua ialah kesukarelawanan mikro ataupun micro volunteering. Ini pula hampir sama seperti kesukarelawan jenis maya, namun ia tidak memerlukan proses-proses kemasukan dan saringan penyertaan ataupun latihan. Dan akhir sekali ialah kesukarelawanan persekitaran ataupun environmental volunteering. Ia merujuk kepada kerja sukarela yang menyumbang kepada pengurusan atau pemulihan alam sekitar melalui pelbagai kerja termasuk penanaman semula pokok, pelindungan alam sekitar,
maupun pendidikan ramai. So, kesimpulan kepada pembincangan kami, etika moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalam manusia. Ia adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social cement, hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan, negara, dan sedunia. Ia perlu dikaji bukan saja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akar umbi, masyarakat sivilian, dan pihak berkuasa. Sekian dari kami. Terima kasih.